dan mesin pembinaan produk. Okey, dalam subtopik kedua ni kamu akan belajar 2.1 bahan pembinaan produk, 2.2 peralatan dan mesin dalam pembinaan produk. Okey, tapi hari ini kita akan cover satu subtopik sajalah, 2.1 bahan pembinaan produk. Okey, topik ni sangat penting sebabnya dia melibatkan proses pembinaan produk kamu dalam kerja khusus tingkatan 5 ni lah. Okey, so kita tahu bahan dan jenis yang kamu perlu belajar ada dua lah, bahan logam dengan bahan bukan logam. Okey, bahan logam pun terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu logam yang mengandungi besi, satu logam ferrous, dan yang kedua logam tidak mengandungi besi, logam bukan ferrous. Okey, logam ferrous ni logam yang mengandungi sejumlah karbon. Okey, sejumlah karbon. Tujuan karbon ni adalah untuk menguatkan strukturnya. Kebanyakan logam ni dia mudah berkarat, tetapi dia mempunyai kekuatan tinggi untuk menahan beban yang dikenakan terhadapnya. Okey, berlainan pula dengan logam bukan ferrous. Logam ni tidak mengandungi karbon, tapi dia mempunyai sifat semula jadi, tidak berkarat. Lepas tu dia dapat mengalirkan haba dan elektrik dengan baik. Okey, kalau kamu tengok ada 6 jenis logam ferrous yang kamu akan belajar, dan juga 6 logam bukan ferrous yang kamu perlu ketahui. Okey, kita tengok yang pertama, besi tuang. Kandungan karbon dia ada berapa? Lebih daripada 3.5% kandungan karbon dia. Okey, sifat bahan dia, so sebab ada banyak karbon, so sangat keras, kuat dan tahan panas. Okey, biasanya kita guna dalam apa? Kita guna dalam bongkar enjin kereta. Okey, dan gambar tu bongkar enjin lah, bongkar enjin kereta lah. Okey, ragum meja. Kalau kamu masuk bengkel RC kat bawah sana adalah ragum meja. Okey, bahagian mesin, lepas tu braket enjin dan juga gear. Okey, yang kedua, keluli berkarbon rendah. Okey, keluli berkarbon rendah ni ada berapa kandungan karbon dia? Dalam 0.1 hingga 0.3 sahaja karbon dia. So sifat dia, bahan dia tu mulu, mudah ditempa dan tahan panas. Okey, apa maksud mulu? Mulu ni dia dapat memanjang lah, tapi dia bukan jenis getah tapi jenis logam. Okey, biasanya kegunaan dia bolt dan nut, rivet, dawai, hangka kereta, jeriji rumah. Okey, grill. Okey, seterusnya keluli berkarbon sederhana. Okey, keluli berkarbon sederhana ni dia ada besi, lepas tu barulah dia tambah 0.3 hingga 0.7 kandungan karbon. Okey, sifat bahan dia kurang mulu, maksudnya dia tak boleh buat panjang-panjang tu. Mudah ditempa. Ditempa ni maksudnya dia boleh dipukul, besi tu boleh dipukul untuk dibuat perkakasan lah. Okey, lebih kuat, dia lagi kuat daripada tadi. Okey, kegunaan dia rangka bangunan, paku dan skru, spana, pelayar dan juga sudik simen. Okey, tu yang kamu tengok tu adalah sudik simen lah gambar tu. Okey, seterusnya keluli berkarbon tinggi. Keluli berkarbon tinggi, kamu tengok dia ada besi tambah 0.6% karbon, 14 hingga 18 tungsten, 4 hingga 4% krominium. Okey, sifat bahan dia boleh mengekalkan sifat kekerasan pada suhu tinggi. Maksudnya dia sangat keras lah. Okey, kegunaan dia biasanya tukul, pahat, gergaji besi, gunting logam, spring. So kita tak maulah masa kita tengah menggergaji tu tiba-tiba patuh gergaji kan. Okey, seterusnya keluli berkelajuan tinggi. Okey, dia ada besi dan 0.7 hingga 1.4 karbon. Okey, tidak mulu. Sifat bahan dia tidak mulu, sukar ditempa,
kekerasan dan kekuatannya boleh ditambah dengan rawatan haba. Makin banyak haba, makin kerahlah sesuatu besi ni, sesuatu keluli ini. So kegunaan dia gerudi pintar. Okey, gerudi pintar tu mata gerudi lah. Yang dalam gambar tu adalah mata gerudi. Pengulih, mata alat mesin larik. Pericih, mata alat kerja kayu. Tu kegunaan dia. Okey. Last sekali, keluli tahan karat. Dia ada besi, dia ada 0.2 karbon, 18 krominium dan juga 8% nikel. Okay, sifat bahan dia sama juga, kuat dan tahan lasak, boleh dikilap dan juga tahan karat. Kegunaan dia periuk. Sebab tu dia boleh digilap tu. So periuk-periuk tu berkilat lah, licin berkilat. Okay, sudu, garfu, gunting kain, jam tangan ataupun pisau. Okay, yang kedua, sifat dan kegunaan logam bukan ferus. Okey, ni kita tengok logam bukan ferus pula. Yang pertama, aluminium. Kandungan dia logam asli sahaja. Okey, sifat bahan dia ringan, tahan karat dan juga pengalih haba dan elektrik, lembut dan mudah ditempa. Okey, contoh dia salah satunya tangga, periuk nasi, tin minuman dan juga kerangka tingkap. Okey, seterusnya kuprum. Kuprum kandungan dia pun logam asli, sangat mudah ditempa, pengalih haba dan elektrik yang baik dan juga tahan karat lah. Biasanya kuprum ni digunakan sebagai dawai elektrik, saluran paip penyaman udara, saluran paip peti sejuk ataupun paip air panas ataupun komponen suis elektrik. Okey, seterusnya gangsa. Ni semua kamu pernah dengar kan? Aluminium, kuprum, gangsa. Ni semua adalah logam bukan ferus. Okey, gangsa kandungan dia ada 90% kuprum, ada 10% timah. Okey, sifat bahan dia kuat, tahan kakisan dan juga tidak berkarat lah. Okey, biasanya kuprum ni kita guna untuk buat loceng, kipas kapal, gear, gong dan juga alat muzik gamelan. Seterusnya zinc. Zinc pun kandungan dia adalah logam asli. Sifat bahan dia mulu, rapuh. Rapuh maksudnya mudah patah lah, mudah ditempa. Okey, kegunaan dia plug bateri, salur air, penyalup produk, penyepit makanan dan juga tin makanan. Okey, seterusnya timah. Timah pun sama, logam asli juga kandungan dia. Sifat bahan dia pun lembut, mudah ditempa dan juga tahan karat. So apa dia kegunaan dia? Kegunaan dia bekas makanan, batu pemberat dan juga komponen elektronik. Okey, loyang kandungan dia 65% kuprum dan juga 10% zinc. Sifat bahan dia loyang ni kuat, mulu dan juga pengalih haba dan elektrik yang baik. Okey, kegunaan dia biasanya loyang ni alat muzik, komponen penyambung paip, tepak sirih dan juga lampu hiasan. Okey, last sekali ialah pewter. Okey, pewter ni adalah kandungan dia 94 timah, 4 antimoni dan juga 2% kuprum. Sifat bahan dia lembut. Okey, lembut je. Suhu cair yang rendah, maksudnya dia mudah cair lah. Bila diletak haba, dia mudah cair. Tidak berkarat. Bagusnya tidak berkarat. So dia sesuai dijadikan cendera mata, cawan, alat muzik ataupun barang kemas. Okey, seterusnya bahan bukan logam. Okey, bahan-bahan bukan logam ni ada 4. 1 plastik, 2 kayu, 3 getah, last sekali 4 gentian. Okey, apa itu plastik? Okey, bentuk macam mana kita boleh tengok plastik ni? Okey, dalam ni kita boleh tengok bentuk butiran, rod dan tube ataupun kepingan.
Sifat bahan dia luk sinar, ringan, boleh lentur, tahan dan kuat jika dicampurkan dengan gentian kaca dan penebat haba dan letrik. Okey, ni bukan pengalir dia adalah penebat letrik. Logam tadi pengalir letrik, ni adalah penebat letrik. Okey, biasanya plastik ni digunakan untuk apa? Okey, biasanya untuk guna bekas makanan, pinggan mangkuk, pembungkusan, penebat haba dan letrik dan juga peralatan elektrik. Okey, seterusnya kayu. Kayu ni biasanya kita tengok dalam bentuk apa? Batang, kepingan dan juga log. Okey, sifat bahan dia sama, penebat haba dan elektrik yang baik, kekuatan dan kekerasan pula bergantung pada jenis kayu. Kita ada macam-macam jenis kayu. Kayu merati, merbuh, kayu jati. Ikut jenis kayu lah. Okey, mudah dibentuk atau diukir. Kamu nak buat bentuk apa boleh. Okey, tahan kakisan, mudah dicantum. Okey, seterusnya biasanya dia guna untuk apa? Buat perabot, buat kerangka bumbung, lantai rumah, pemegang pisau dan juga jambatan. Okey, seterusnya getah. Getah ni kamu boleh tengok dalam bentuk kepingan ataupun kalau getah asli tu dalam bentuk cecair. Okey, sifat bahan dia mestilah kenyal, boleh lentur, sama juga penebat haba dan elektrik, mudah dibentuk dan juga tahan lasak. Okey, benda paling common lah kalau getah ni kegunaan dia mestilah tayar kerendaan motor kamu tu kan. Tu getah lah. Lepas tu komponen kenderaan di mana-mana, penyerap bunyi ke. Okey, tu getah. Okey, seterusnya last sekali adalah gentian. Gentian ni boleh tengok dalam bentuk serbuk, kepingan ataupun serat lah. Okey, sifat bahan gentian ni dia boleh diproses dalam pelbagai bentuk. Lepas tu sifat dia ringan, tahan haba, struktur yang kuat dan juga specialnya kalis air. So kegunaan dia digunakan untuk buat badan bot sebab dia ringan. Lepas tu dia kalis air, lepas tu tangki air, peralatan sukan, badan